Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sesungguhnya negara rugi kerana rasuah. Usai kita merentasi kemelut berhubung jenayah kemanusiaan dalam isu pemerdagangan manusia ini, Jom Channel ingin berkongsi pandangan rasuah busters berhubung senario yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia hari ini. Malaysia dianggarkan mengalami kerugian antara 40 bilion ringgit hingga 60 bilion ringgit setiap tahun akibat amalan rasuah, tidak berintegriti, konflik kepentingan diri serta tidak berlakunya keterusan di dalam tadbir urus negara. Demikian kata Ketua Pasukan Teras Rasuah Busters, Datuk Hishamuddin Yaakob, merujuk kepada laporan daripada Global Financial Integrity yang dikeluarkan pada tahun 2017 yang menyatakan bahawa Malaysia telah kehilangan 1.8 trilion ringgit menerusi aliran keuangan tidak sah antara tahun 2005 hingga 2014 apabila sebahagian daripada berpunca daripada amalan rasuah. Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraf itu berkata wang berjumlah 1.8 trilion ringgit mampu digunakan untuk menyediakan 5 set bajet 2022 untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang pernah merumuskan bahawa sehingga 30% daripada nilai projek awam Malaysia hilang akibat perbuatan salah urus dan amalan rasuah. Ini bermakna negara boleh berjimat sehingga 400 bilion ringgit jika kita membayar 30% kurang untuk barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh kontraktor dan vendor dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Disember 2021, Rasuah Busters mengajak rakyat di setiap peringkat berganding tenaga dan sumber bagi mencarikan Malaysia benar-benar sebuah negara yang bebas rasuah. Jika amalan rasuah berterusan dan tidak ditangani dengan segera serta bersepadu, ia berisiko untuk melandaikan lengkuk pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat dan serius. Oleh itu, rakyat perlu bangkit untuk mencarikan usaha memerangi rasuah itu sebagai jihad tanpa mengira sebesar mana saiz rasuah yang ditawarkan, diberi dan diterima. Katanya dalam satu kenyataan, beliau menyeru rakyat mengambil ikrar untuk memastikan negara tidak lagi mengalami kerugian berbilion ringgit akibat perbuatan rasuah, kelemahan dalam isu integriti, konflik kepentingan diri serta ketidaktelusan. Data dan fakta menunjukkan negara telah kehilangan berbilion ringgit, malah berkemungkinan mencecah trilion ringgit dengan mengambil kira ekonomi gelap atau black economy yang dianggarkan sekitar 26% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Beliau menegaskan bagi mengelak berlakunya keterusan dan keupayaan penjimatan berbilion ringgit, jumlah besar itu akan dapat membantu negara meningkatkan taraf sosioekonomi termasuk kemudahan kesihatan dan pendidikan bermutu yang sangat diperlukan oleh rakyat ketika ini. Rakyat dan negara telah menerima pelbagai impak ketara akibat rasuah yang berleluasa. Kita tidak harus membiarkan perkara ini berlarutan. Rakyat perlu bangkit untuk menghentikan rasuah. Jika tidak, seluruh rakyat Malaysia sendiri yang akan berhadapan persekitaran yang malang, katanya. Sejak ditubuhkan 10 bulan lalu, kata Hishamuddin, kempen Rasuah Busters telah berjaya membawa perubahan yang ketara dalam kalangan rakyat dengan mesej mengenai kepentingan menjauhi dan memerangi rasuah di semua peringkat. Menurutnya, usaha memerangi rasuah yang dijalankan Rasuah Busters berupaya menarik perhatian ramai dan mendapat sokongan lebih 400 entiti yang menganggotai Coalition of the Willing Rasuah Busters. Satu konvoi atau siri jelajah Rasuah Busters dengan membawa misi Malaysia tanpa rasuah ke seluruh negara akan bermula 9 Disember ini hingga 1 April 2022. Jelasnya, konvoi Rasuah Busters adalah siri jelajah ke seluruh negara bagi menyampaikan mesej anti rasuah agar rakyat cakna menentang segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Saya juga berharap rakyat Malaysia akan memulakan tindakan proaktif di peringkat masing-masing walaupun kecil bagi menolak rasuah dan mengatakan tidak kepada rasuah, sekaligus membantu negara dan rakyat tidak lagi kehilangan berbilion ringgit setiap tahun, tegasnya.
Rasuah Buses mengeluarkan klip video Mak Kata Jangan siri kedua, iaitu satu inisiatif susulan penerimaan luar biasa daripada rakyat ke atas klip pertama yang dikeluarkan pada Mac lalu, kata Husamuddin. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang dikeluarkan pada 28 Oktober mendedahkan dalam pengauditan pematuhan terhadap kementerian dan Jabatan Persekutuan pula jumlah semakan audit bagi 8 tajuk pengauditan bernilai RM899.44 juta sejumlah RM620.07 juta dikesan membabitkan isu pembayaran yang tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran. Dan pada jumlah itu, menurut beliau RM499.18 juta adalah isu pembayaran tidak teratur membabitkan Majlis Keselamatan Negara dalam projek rangkaian terang radio bersepadu kerajaan. Kenyataan ini disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid yang berkata daripada RM510.49 juta pembayaran tidak teratur, RM499.18 juta melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Ni Azman berkata secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan mengalami defisit berjumlah RM87.645 bilion dengan nisbah defisit kepada KDNK pada kadar 6.2% berbanding 3.4% atau RM51.37 bilion pada tahun 2019. Itulah salah satu daripada natijah amalan tidak berintegriti setelah berlaku rampasan kuasa. Menerusi langkah Sheraton hujung Februari tahun lalu, malangnya kebejatan ini turut disertai parti yang mengakui memperjuangkan Islam tanpa rasa malu. Demikian kroniknya penyakit kejatuhan nilai moral dan etika takbir urus yang kini sedang ditanggung oleh rakyat apabila ulama menjadi syaitan bisu dalam negara yang dikuasai gerombolan berasaskan ghanimah scheme of things. Rakyat diperbodohkan dengan naratif tidak mengapa asalkan bukan Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan kerana mereka mempromosi komunis yang wajib ditentang. Sedang itu hanyalah satu fitnah yang sengaja diada-adakan tanpa bukti yang nyata. Mereka lupa bahawa Islam melarang rampasan kuasa. Selagi ulul amri, yakni kerajaan, tidak menyuruh rakyat melakukan perbuatan yang bercanggah dengan agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.